Bang, hari tu datang makan kat kedai saya, diam je, tak macam ni pun. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Hari ini aku tak ceritakan pasal sejarah. Hari ini aku nak ceritakan satu fenomena psikologi. Kenapa aku nak ceritakan pasal benda ni? Sebab ada satu budak ni komen dalam video aku dekat TikTok. Hari tu aku makan dekat kedai dia. Aku tak sure lah kedai mana satu, tapi dia cakap aku diam je. Sebenarnya kalau korang nak tahu, setiap orang ada banyak karakter, dan karakter tu bergantung pada situasi atau keadaan. Contohnya, dekat rumah kita jadi budak baik, dengar cakap, sopan, pemalu. Tapi bila dekat tempat kerja, kita jadi someone yang aktif gila babi, berani dan lantang bersuara. Kenapa? Itulah yang dinamakan sebagai alter ego. So, apa itu alter ego? Terma alter ego ni dicipta pada abad pertama Masihi oleh seorang ahli falsafah Rom yang bernama Cicero. Kalau ikutkan dak Cicero ni, alter ego ni bermaksud diri kita yang kedua atau kawan yang dipercayai. Kewujudan alter ego ni diiktiraf sepenuhnya untuk kali pertama pada abad ke-18 bila Anton Mesmer buat satu eksperimen untuk pisahkan personality menggunakan kaedah hipnosis. Hasil eksperimen ni menunjukkan corak personality yang berbeza daripada personality sebenar individu tu masa dia dalam keadaan normal. Yang lagi menarik, personality dan perwatakan yang berbeza ni makin berkembang walaupun individu tu dalam keadaan yang sedar. Jadi, ada dua personality dalam satu badan yang sama. Sigmund Freud, pakar neurologi Australian, keluarkan satu kenyataan untuk menyokong tesis beliau berkenaan kajian minda separa sedar. Kenyataan beliau mengatakan aktiviti mental manusia boleh dipisahkan kepada dua kumpulan dan kesedaran individu akan beralih pada salah satu personality secara berganti-ganti. Contohnya, pagi dia jadi ikan, dah petang dia jadi ayam pula, bila dah malam dia jadi ikan balik. Freud anggap fenomena alter ego ni berpunca dari masalah narsisistik di peringkat awal. Aku rasa korang mesti pening kan, apa benda lah yang aku cakap ni. Ok, aku explain dekat korang secara ringkas yang boleh lah. Alter ego ni boleh dikatakan personality kita yang berbeza daripada personality diri kita yang sekarang. Tapi bukan bermaksud kita jadi orang lain tau. Personality tu memang dah ada dah dekat dalam diri kita ni. Jadi alter ego ni cara kita keluarkan another side of diri kita. Personality diri kita yang ada sekarang ni biasanya dibentuk melalui pengaruh orang atau suasana dekat keliling kita. Contohnya, bila kita banyak cakap, mak kita marah, suruh jangan menyampuk. So kita jadi pendiam. Bila dekat sekolah, cikgu suruh pula kita dengar je nasihat diorang dengan alasan diorang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ataupun korang ada satu kelebihan, macam jadi seorang yang genius lah. Jadi korang disuruh untuk ajar orang lain buat formula, selesaikan masalah dan sebagainya. Secara tak langsung kita membesar dengan personality yang dibentuk oleh orang atau keadaan sekeliling kita ni. Aku bagi korang beberapa contoh berkenaan alter ego yang mungkin korang kenal. Contoh yang paling famous ialah Dr. Jekyll dengan Mr. Hyde. Mr. Hyde adalah alter ego kepada Dr. Jekyll yang baik tu. Dr. Jekyll ni ada personality yang jahat, tapi disebabkan benda tu jahat, maka personality tu disimpan je dekat dalam hati. Macam kita lah kan, kadang-kadang ada je rasa nak pergi tergajang orang tu, tapi kita simpan je dekat dalam hati kita ni sebab benda tu tak bagus dan boleh datangkan masalah lain pula. Bahagian ni related to super ego pula, tapi itu video lain lah kita bawa. So, sama macam Dr. Jekyll ni, dia jadi baik sebab mak bapak dia ajar untuk jadi orang yang baik. Bila dah dewasa, perasaan jahat tu tak terkawal, maka terkeluarlah Mr. Hyde tu. Sebab tu, cerita Dr. Jekyll dengan Mr. Hyde ni jadi contoh keadaan di mana alter ego tu dah overpower personality yang sebenar. Aku bagi contoh lain pula. Okey, Superman dengan Clark Kent. Siapa alter ego sebenarnya? Sebenarnya Clark Kent tu lah alter ego kepada Superman. Sebab Superman ni memang dilahirkan sebagai superhero. Jadi personality sebenar dia adalah superhero. Jadi dia cipta alter ego dia iaitu Clark Kent supaya dia boleh hidup macam orang normal tanpa orang perasan yang dia tu sebenarnya Superman. Kalau orang tahu dia Superman, dia takkan boleh hidup macam orang normal punya. Kan kejap-kejap orang minta selfie le, minta sign le, apa le. So dia jadilah Clark Kent. Tapi berbeza pula dengan Bruce Banner. Alter ego dia sebenarnya Hulk. Cuma personality Hulk ni akan keluar bila Banner tak boleh kontrol perasaan marah dia. Aku bagi satu lagi contoh terakhir iaitu Kobe Bryant dengan Black Mamba. Masa tahun 2003, Kobe dituduh buat serangan seksual
pukul dekat seorang perempuan yang berumur 19 tahun. Kes ni bagi efek besar dekat Kobe sebab personal life dengan kerjaya dia drop teruk. Lepas Kobe tengok satu movie yang bertajuk Kill Bill, Kobe dapat ilham daripada ulau Black Mamba. Ulau Black Mamba ni boleh bergerak pantas dan boleh bunuh musuh dia dengan cepat. Jadi Kobe pecahkan personality dia jadi dua, iaitu Kobe Bryant dengan Black Mamba. Bila dia sebagai Kobe, macam orang normal lah, hadaplah segala masalah dan dugaan dalam hidup dia tu. Bila dia masuk court basketball, dia akan tukar kepada Black Mamba. Black Mamba ni satu personality yang dah tak peduli dah apa nak jadi dengan dunia ni. Yang dia fokus ialah basketball dengan game dia je. So, Kobe ada dua personality. Satu untuk personal life, satu personality untuk professional career dia. Okay, sekarang korang dah faham tak apa itu alter ego? Kalau tak faham, korang rewind balik video ni daripada awal sampailah korang faham. Lepas dah faham, baru kau dengar pula next part yang aku nak ceritakan ni. Adakah alter ego ni bagus? Ada manfaat ke kalau kita ada alter ego ni? Seorang penulis bernama Todd Herman yang tulis satu buku yang bertajuk Alter Ego Effect menjelaskan ramai orang fikir yang alter ego ni digunakan untuk bantu diorang, tapi diorang tak sedar yang alter ego tu personality diorang sendiri. Maksudnya, orang selalu fikir yang alter ego ni satu personality yang dicipta dan tak bersifat semula jadi. Tapi sebenarnya alter ego tu personality orang tu sendiri, tapi orang tu tak sedar pun. Satu kajian dekat University of Minnesota mengatakan kalau mak bapak nak ajar anak diorang pasal kegigihan, diorang kena ajar anak diorang jadi seorang Batman atau mana-mana superhero yang anak diorang minat. Ada satu kajian yang dijalankan dekat 3 kumpulan kanak-kanak yang diletakkan dalam 3 bilik berbeza. Kanak-kanak dalam kumpulan pertama, diorang disuruh jadi macam watak hero favourite diorang dan diorang siap dapat kostum watak hero yang diorang nak tu. So, diorang akan terus acah macam diorang tulis Batman. Yang kumpulan kedua pula, diorang disuruh untuk bayangkan je yang diorang jadi watak hero favourite diorang. Kumpulan ketiga pula tak disuruh buat apa-apa, duduk je diam-diam. Lepas tu, pengkaji masukkan satu kotak kaca yang ada anak patung dekat dalam. Kotak kaca tu dah kunci dengan mangga dan dekat sebelah kotak tu ada berpuluh-puluh kunci. Setiap kumpulan ni disuruh untuk selamatkan anak patung ni daripada kotak kaca tu. Kalau nak diikutkan, kunci yang ada kat sebelah kotak tu tak ada satu pun boleh buka mangga tu. Pengkaji ni cuma nak tengok berapa lama masa dan berapa banyak cara yang diorang gunakan untuk buka mangga kotak tu. Hasilnya, kumpulan pertama tu yang paling gigih antara semua kumpulan. Diorang terus berfikir secara fleksibel, cuba hampir semua kunci yang ada dan emosi diorang lebih tenang. Diorang tak ada bila cuba satu kunci tak boleh terus nak melalak. Ada satu time ni diorang dah nak give up sebab dah cuba banyak kali pun mangga tu tetap tak boleh buka. Ada seorang budak ni terus cakap, tak boleh, Batman takkan putus asa bila ada masalah. Jadi diorang memilih untuk tidak berputus asa sebab Batman orang yang takkan berputus asa. Daripada kajian ni, bila kita pilih untuk bawa watak macam Batman, maka secara tak langsung kita akan bertindak macam seorang Batman tapi dalam badan kita sendiri. Walaupun kau tak ada kekuatan macam Batman, tapi kau akan cuba solve the issue menggunakan pelbagai cara yang kau mampu dan kau tak akan mudah berputus asa. Senang cerita, bila kau ada dalam situasi yang negatif, bila kita menjadi alter ego kita, secara tak langsung kita akan bertindak seperti mana alter ego kita patut bertindak. Macam mana aku nak mudahkan lagi penjelasan ni. Contohnya macam P. Ramlee berlakon jadi Sarjan Hassan. P. Ramlee takkan jadi Sarjan Hassan, tapi P. Ramlee bawa watak Sarjan Hassan tu seperti mana kalau P. Ramlee tu seorang askar. P. Ramlee tak jadi orang lain pun. P. Ramlee jadi diri dia sendiri, tapi bukan sebagai seorang pelakon, tapi sebagai seorang askar. Faham tak? Aku harap korang faham le. Aku pun pening macam mana nak bagi contoh dekat korang ni supaya mudah faham. Tapi conclusion daripada eksperimen ni menunjukkan yang kita boleh gunakan kaedah alter ego effect ni secara positif, di mana kita trick minda kita untuk buat sesuatu yang kita tak mampu buat sebelum ni. So, boleh ke kita gunakan kaedah alter ego effect ni? Macam mana? Boleh. Dan sebenarnya semua orang mampu untuk gunakan alter ego ni kalau kita mampu melihat yang alter ego ni sebagai cara berfikir, bukan perubahan personality. Contohnya, bila kita dekat tempat kerja, secara tak langsung kita bawa personality tempat kerja. Kita akan berfikir secara kreatif, sangat teliti dalam semua benda dan tegas dengan pekerja kita. Tapi lain pula kalau kat rumah, kita bawa personality pasangan. Kita automatik jadi manja, tergedi-gedi dengan pasangan kita. Jadi, kita bawa personality yang berbeza dalam setiap situasi yang berbeza. Selain tu, cara kita berpakaian pun mampu mempengaruhi personality kita. Contohnya, bila kita pakai baju kerja, kita akan berfikir sebagai seorang pekerja yang hebat dan berdedikasi. Bila kita pakai baju sukan pula, kita akan berfikir macam kita ni atlet nombor 1 dunia. Jadi, perbezaan pakaian akan mainkan peranan untuk bagi tahu otak kita yang kita ni nak bawa personality yang mana satu. Sebab tu, ada sesetengah orang rasa malas nak buat kerja bila kena work from home sebab dia pakai baju tidur, buat kerja pun dekat atas katil. Jadi otak ni tak boleh nak berfungsi macam orang tengah bekerja. Kalau dia dress up macam nak pergi office, pakai kemeja, coat dan sebagainya, tambah pula ada satu bilik yang di set up macam office, otak kita akan terus set kepada personality
personality orang yang tengah bekerja. Todd ada tulis ayat yang berbunyi, "The alter ego effect is not about creating a false mask. It's about finding the hero already inside you. It's a proven way of overcoming the self-doubt, negativity and insecurity that hold you back and empowering you to become ultimately your best self." So, apa kaitan alter ego ni dengan aku pendiam dekat kedai makan pula? Aku memang orang yang pendiam dan pemalu. Jadi jarang kau nampak aku ni banyak cakap. Aku ada je kemahuan untuk jadi orang yang buat kelakar dengan kawan-kawan. Tapi sepanjang aku membesar, orang tak faham lawak aku. Orang tak gelak pun dengan lawak aku. Diorang annoying lagi ada. So, sepanjang hidup aku, orang prefer aku diam je. Jangan cuba nak buat lawak sebab tak kelakar. Kedua, aku memang ada keinginan nak bercakap, nak keluarkan segala ideologi aku. Tapi aku ada kelemahan di mana aku sebenarnya gagap bila bercakap. Tambah pula, bila aku nak bercakap, aku ada masalah. Mulut aku dah bercakap dulu sebelum otak aku sempat proses perkataan apa yang sesuai digunakan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Jadi bila aku bercakap, ayat aku akan jadi tonggang terbalik, tersasul, pelat dan sebagainya. Contohnya, aku nak cakap aku nak pergi makan dekat Asam Pedas Pasar Borong dengan Aida. Bila aku bercakap, dia jadi macam mana tau? Aku pergi Asam Pedas Pasar Borong, pergi dengan Aida. Sebab tu, kalau sesiapa yang kenal aku pernah borak dengan aku, korang akan nampak ayat aku ni bersepah sikit. Lagi satu, aku kalau nak explain benda yang simple pun akan jadi panjang punya. Benda boleh explain dalam masa 30 saat je, aku explain sampai 5 minit. Masalah ni pula jadi sebab aku sampai sekarang ni tak mampu lagi nak kontrol nervous aku. Aku ada masalah nervous yang melampau tau. Sampai kadang-kadang aku tak boleh nak bernafas tau. Padahal aku dah buat video ni dah masuk 4 tahun dah. Dan orang yang tengok aku buat video ni bukannya orang lain, orang-orang yang rapat dengan aku juga. Tapi aku masih tak boleh nak kontrol nervous aku ni. Oleh kerana kelemahan ni, aku jadi rendah diri tau. Aku tak nak orang nampak kelemahan aku ni. Sebab aku dah puas kena kutuk masa aku sekolah rendah dulu. Jadi aku memilih untuk diam dan semua benda yang aku fikir aku simpan je dekat dalam hati aku ni. Tambah pula, aku ni muka dah lah tak handsome, gigi bersepah, tak ada apa yang boleh dijual pun. The only thing yang aku ada ialah otak aku, akal aku dan kemampuan aku berfikir je. Masalahnya tahun 2023 ni, orang mana suka benda-benda ilmiah ni, benda-benda yang kena fikir ni. Kalau orang suka aku rasa ilmuwan-ilmuwan dekat Malaysia ni lagi famous daripada pelawak atau tiktokers ni. Jadi aku dah terima hakikat yang aku ni tak mampu nak bercakap dan berlawak. So secara tak langsung aku dah develop personality sebagai seorang yang pendiam dan pemalu. Sebab tu lah sebelum ni aku seboleh-bolehnya tak nak duduk dekat depan kamera ni. Tapi akhirnya aku terpaksa juga untuk duduk depan kamera ni. Aku terpaksa buat juga untuk survival company dan kerjaya aku. So macam mana nak duduk depan kamera tapi kau seorang pendiam dan pemalu? Di situlah kegunaan alter ego, di mana aku keluarkan keinginan aku untuk jadi seorang yang lantang bersuara dan buat lawak yang orang boleh gelak. So bila aku depan kamera atau dalam position yang tertentu, aku terus berubah jadi alter ego aku. Banyak cakap, buat lawak walaupun tak kelakar, huara, paling gio dan sebagainya. Tapi bila off kamera, aku akan jadi diri aku yang original, iaitu seorang yang pendiam dan pemalu. Sebab banyak cakap, buat lawak, gio, huara ni bukan sifat semula jadi aku. Aku nak jadi macam tu, tapi itu bukan kelebihan yang Allah bagi dekat aku. Cuma Allah bagi aku kelebihan akal untuk gunakan segala ilmu yang aku belajar dan baca untuk develop cara yang paling sesuai untuk aku guna bila aku nak capai sesuatu. Salah satunya ialah alter ego. So jangan terkejut bila kau jumpa aku dekat luar, aku pendiam je. Sebab aku memang suka jadi pendengar. Aku suka absorb information untuk aku convertkan jadi buah fikiran. Daripada banyak-banyak buah fikiran tu, aku akan pilih yang mana paling sesuai untuk dijadikan konten. Disebabkan itu jugalah bila korang nak lepak borak dengan aku takut nak terima ajakan tu. Bukan sebab aku sombong, sebab aku takut aku tak jadi macam korang kenal aku dalam video-video aku. Sebab tu lah aku prefer untuk korang kenal aku dekat dalam social media je, bukan dekat luar. Aku harap penjelasan aku yang panjang lebar ni dapat memberikan pemahaman yang barulah dekat korang. Faham pasal alter ego dan juga faham tentang personality aku. Anyway, benda ni berdasarkan pemahaman aku je. Mungkin ada kesilapan dari segi fakta atau penjelasan aku. Jadi, aku berbesar hati kalau ada pakar-pakar psikologi untuk betulkan aku atau nak tambah lagi information dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa atau video dengan penyampaian aku hari ni tak berapa nak best sangat. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku hari ni. Kalau korang nak bagi hadiah dekat aku, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.